Itu pun akan berlaku harakiri di lain-lain negara. Heads will roll. Dan sebab itu kita memberhentikan budaya impunity, di mana tidak ada sesiapa yang perlu memikul tanggungjawab. Barulah ada kenyataan yang menunjuk simpati yang semua tadi tidak apa-apa nilainya. Kita mahu memastikan bahawa dengan insiden tragedi ini heads will roll, dan kalau heads tidak roll, tentulah that lesson will not be learned. Dan peristiwa yang kedua yang menghantui penjelasan Yang Berhormat Ibu Timur. Ya, silakan. Ya, Yang Berhormat Ibu Timur, apakah Yang Berhormat bersetuju bahawa sekarang ni kerajaan terlalu obses dengan slogan Satu Malaysia? Terlalu obses dengan slogan Satu Malaysia sehingga mengadakan kem-kem Satu Malaysia di mana diadakan dalam keadaan tergesa-gesa, tiada persiapan yang mencukupi, di mana keselamatan tidak diberi keutamaan mengakibatkan kejadian di Kuala Tipang tersebut. Dan apakah Yang Berhormat bersetuju bahawa sementara satu sesiatan yang menurut ke atas insiden tersebut, semua program ini seharusnya dihentikan dan bukan yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri, ia diteruskan, dia patut dihentikan. Kita tak mahu berulang sekali insiden semikian yang juga berlaku ekoran daripada program latihan khidmat negara yang dijalankan secara tergesa-gesa tersebut. Apakah Yang Berhormat bersetuju? Ya, saya bersetuju bahawa sehingga kita adalah satu jaminan yang kukuh bahawa tidak akan berlaku kecoyaan daripada segi keselamatan dan melibatkan kehilangan nyawa. Semua program Satu Malaysia ini patutlah digantungkan, dan ini menunjukkan bahawa Satu Malaysia, satu program Satu Malaysia boleh membunuh. One Malaysia program can kill and has killed, dan kita tidak mahu lagi nyawa-nyawa yang tidak berdosa. Peristiwa yang kedua, tuan-tuan betul, adalah dua persidangan Dewan Undangan Negeri Perak yang dilangsungkan serentak pada masa yang sama dan juga di tempat yang sama di SUK Perak semalam, bersama dua orang Menteri Besar, dua orang Speaker. Semuanya disebabkan Satu Malaysia, dua Perak, tiga katak. Yang paling memalukan adalah penyelewengan kuasa polis yang begitu ketara semalam selepas kelakuan mereka yang memalukan dan tidak bermaruah langsung semasa persidangan DUN pada 7 hari bulan Mei yang lepas, di mana pegawai-pegawai polis berpakaian biasa in plain clothes telah mengheret keluar secara fizikal speaker yang sah di sisi undang-undang dan perlembagaan Sibakuma dari kerusi speaker dan mengurung beliau di dalam bilik store secara haram, ataupun oleh kerana kenyataan yang Berhormat Menteri Dalam Negeri supaya polis mengkurangkan guna kekerasan untuk sidang DUN semalam. Pihak polis telah menerima mesej untuk memastikan mereka menjalankan dirty work mereka, kerja kotor mereka, supaya tidak dirakamkan oleh video dan dipaparkan ke seluruh dunia seperti diheret keluar semasa dalam jubah speaker di atas kerusi speaker, di mana perbuatan tidak termadun itu pada 7 hari bulan Mei telah disiarkan ke seluruh dunia secara serta-merta. Pihak polis lebih kurang 40 hingga 50 mereka dalam civilian plainclothes telah menggunakan kekerasan untuk memukul dan mencikik speaker Sibakuma supaya jubah dan songkok Sibakuma beliau dirampas. Tetapi semua ini berlaku di tempat letak kereta SUK, di mana polis berharap perbuatan penuh keji mereka dapat dilakukan tanpa dapat divideokan atau dirakamkan. Dan apa yang berlaku dalam sandiwara dua persidangan serentak DUN Perak di Ipoh semalam adalah kelakuan yang patut dikeji dan memalukan seperti episod 7 hari bulan Mei yang lalu. Bagaimana Yang Amat Berhormat dapat meyakinkan rakyat Malaysia bahawa dia kemampuan dan adalah layak untuk memimpin satu kempen One Malaysia, walau dialah yang paling bertanggungjawab dalam mencipta dua Perak, dua Menteri Besar Perak, dua Speaker Perak, memaksa satu kerajaan negeri yang mencipta satu kerajaan negeri yang tidak sah, salah dari segi undang-undang, tidak demokratik, ke atas rakyat
Perak merumpakkan hak-hak demokratik mereka untuk memilih sesebuah kerajaan pilihan raya. Yang Mat beruas bangun yang Mat. Ya, okey. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya ingin mendapat pendapat Ipoh Timur sama ada apa yang berlaku semalam di perkarangan Dewan Undangan Negeri Perak juga adalah kerana digalakkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kerana sudah 2 kali saya menanya soalan bertulis kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan semua senarai nama-nama, kad pengenalan dan juga alamat mereka yang telah masuk ke Dewan Undangan Negeri pada 7 hari bulan Mei supaya dan melakukan kekerasan ke atas Speaker Wee Sivakumar dan lain-lain adun pada 7 hari bulan Mei, tapi beliau telah enggan memberikan butir-butir nama mereka, dan ini telah menyebabkan tindakan mahkamah tidak dapat diambil terhadap orang-orang ini, dan pada saya ini merupakan satu penghinaan kepada Dewan Undangan Negeri, Dewan Yang Mulia ini, dan juga boleh dikatakan beliau telah menidakkan sistem keadilan, kerana kita memerlukan semua nama-nama ini untuk menjadi saksi-saksi di mahkamah dan untuk mendakwa mereka. Jadi polis rasanya mereka boleh bertindak tanpa apa-apa ketakutan ataupun bahawa mereka boleh dibawa ke mahkamah, dan Menteri Dalam Negeri telah pun memberi satu semacam jaminan mereka tidak akan apa-apa tindakan diambil terhadap mereka. Jadi oleh demikian, bolehkah Ipoh Timur memberi pandangan bahawa tindakan Menteri Dalam Negeri ini tidak patut dan haruslah bertanggungjawab untuk memastikan sistem kehakiman negara ini dapat berjalan seperti biasa, dan pihak polis mesti bertanggungjawab atas semua tingkah laku dan salah laku mereka yang melanggar undang-undang negara kita. Ya, Yang Berhormat Menteri tak boleh lepas tangan dan tanggungjawab daripada apa yang berlaku di Dewan Undangan Negeri Ipoh semalam, oleh kerana inilah merupakan satu bab hitam dalam sejarah parliamentary demokrasi, oleh kerana bagaimana pihak polis boleh campur tangan dalam perkara ini. Dan di sini sinar harian muka depan ada memetik Yang Berhormat Menteri kata bahawa semua ini disebabkan beliau ingkar arahan. Polis terpaksa berusaha menanggalkan jubah itu. Apa tanggungjawab, what business has the police untuk campur dalam tangan perkara ini? Sama ada Sivakumar speaker yang sah, sama ada jubah speaker beliau digunakan dengan sah. Itulah hal Dewan Undangan Negeri, bukan hal polis. Dan ini doctrine of separation of powers, inilah patutlah diselesai secara mengikut apa yang ada termaktub dalam peruntukan-peruntukan, peraturan-peraturan dalam Dewan Undangan Negeri, dan bukankah untuk pihak polis untuk menggunakan kekerasan untuk menanggalkan, untuk mencikik Sivakumar. Dan pun kita ada gambar-gambar di sini, surah khabar tunjuk kekerasan yang digunakan terhadap Sivakumar, bukan sahaja terhadap Sivakumar, tapi ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang lain, sehingga jatuh dan diherih atas lantai di sini. Sangat dahsyat. Apa ini? Ahli Dewan Negeri jatuh diherih oleh pihak polis. Ini sangat malu. Dan siapa yang bertanggungjawab? Yang Berhormat Menteri Keselamatan Dalam Negeri, IGP, semua tak boleh lepas tangan dalam perkara ini. Dan ini sangat memalukan dan patut dikutuk sekeras-kerasnya dalam perkara ini. Ampang bangun ya. Tak lalu